tampil. Bersama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam bual bicara khas kestabilan dan kemakmuran. Bahang PRU15 semakin terasa. Di seluruh negara, semua pihak masih berlumba-lumba untuk menawan hati rakyat di saat-saat akhir ini. Bagi Barisan Nasional, mereka berharap prestasi sepanjang 15 bulan lalu cukup untuk meyakinkan rakyat bagi memberi semula mandat kepada mereka bagi tempoh 5 tahun mendatang. Namun, sejauh manakah BN yakin mereka mampu kembali dominan di sebalik kewujudan banyak parti politik yang membawa kepada perpecahan undi dalam PRU kali ini? Dan bagaimana pula ia bangkit daripada kontroversi susulan pengguguran calon dan juga kes-kes rasuah yang dikaitkan dengan segelintir pemimpinnya baru-baru ini. Saya Lukman Haris dari Astro Awani. Saya Helina Palavi dari Bernama. Dan saya Azaria Tagaya dari Media Prima. Sejam dari sekarang bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan sekarang kita bersama dengan tetamu khas kita yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Datuk Seri, apa khabar? Baik. Terima kasih kerana bersama walaupun dengan kami. Walaupun penat. Hari ini program yang penuh hari ini sepanjang berkempen untuk PRU ke-15 ni. Penuh. Baik, sebab kita dah sekarang ni dah beberapa hari dah masuk tempoh kempen. Macam mana perjalanan kempen pilihan raya untuk PRU ke-15 setakat ni, Datuk Seri? Alhamdulillah, dari laporan yang saya terima daripada pihak polis, kempen berjalan dengan lancar. Tidak ada isu yang besar yang melibatkan provokasi keganasan melampau. Ya, tidak ada. Tidak seperti hari penamaan calon dulu apabila berlaku kekecohan sedikit. Tapi sepanjang setakat hari ini masih tidak ada apa-apa yang serius. Dan saya mengharapkan supaya keadaan harmoni semasa berkempen ini diteruskan sehinggalah hari pembuangan undi pada 19 hari bulan nanti. Baik. Dan sepanjang tempoh berkempen ni ada tak dilihat seperti angin-angin kemenangan tu bertiup ke arah Barisan Nasional? Pendek ceritanya, Datuk Seri rasa Barisan Nasional BN boleh menang tak PRU kali ni? Of course. Saya mesti yakin BN menang, ya. Setakat hari ini dari segi mood, kalau saya tengok, saya dah pergi liberal, memang saya sendiri berada di sini sepanjang hari. Saya juga sempat ke Johor, saya sempat ke Alor Gajah, Melaka. Saya lihat dari segi mood pengundi ini nampak banyak berubah berbanding dengan PRU ke-14. PRU 14 kita boleh kesan daripada awal lagi. Tetapi untuk kali ini keadaannya berbeza. Bukan setakat di kalangan pengundi Melayu, pengundi bandar, tetapi juga di kalangan pengundi-pengundi bukan Melayu, terutamanya kaum Cina. Nampak dari segi penerimaan tu jauh lebih baik daripada PRU ke-14 dulu. Jadi kalau tanya adakah saya yakin menang, tentu saja saya jawab yakin. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat ada segelintir golongan yang merasakan mereka tersisih, tidak merasai, tidak menikmati semua inisiatif yang telah Datuk Seri dan Kabinet lakukan. Pada pendapat Datuk Seri sendiri, sejauh mana kebenaran kepada kenyataan ini? Bajet kali ini merupakan, saya kira, bajet yang terbaik. Yang pertamanya, bajetnya besar, paling besar dalam sejarah, 372.3 bilion ringgit, yang merupakan terbesar. Dari segi pembangunan, 95 bilion DE merupakan yang terbesar. Dan bajet kali ini mencakupi semua keseluruhan keluarga Malaysia. Di bandar, luar bandar, B40, M40, T20 pun termasuk. Begitu juga dengan petani, nelayan, penternak, kumpulan peniaga kecil, kumpulan peniaga PMKS, peniaga besar dan sebagainya.
yang melibatkan international trade, yang melibatkan perniagaan mereka secara di peringkat antarabangsa. Semua dari segi bajet kali ini menyeluruh. Dan satu lagi yang orang lupa, apabila kita memberikan subsidi terbesar juga dalam sejarah, 77.7 bilion ringgit tahun ini. Yang menikmati subsidi tersebut bukan B40 semata-mata, tetapi yang menikmati subsidi semua sekali, termasuk T20. Kalau subsidi minyak, semua dapat. Subsidi elektrik, semua dapat. Tak kira rumah orang kaya atau rumah orang miskin. Jadi kali ini B40, kalau dulu kita kata fokus pada B40. Kali ini M40 pun kita memberikan perhatian. Malah saya kata tadi T20 pun dapat. Jadi secara keseluruhannya semua dapat memperolehi faedah daripada bajet yang kita bentangkan. Lepas tu saya ingin berbalik kepada PRU. Kita lihat strategi Barisan Nasional kali ini agak menarik juga, khasnya di beberapa kerusi. Antaranya meletakkan calon-calon di kawasan yang dianggap sebagai kawasan-kawasan panas, kubu kuat, pembangkang, termasuk di negeri-negeri seperti Selangor. Kita lihat Sungai Buloh sebagai contoh. Termasuk untuk mendepani dan berlawan dengan calon heavyweight pembangkang di kerusi-kerusi itu. Adakah Datuk Seri merasakan bahawa strategi BN ini akan mengena? Itu menunjukkan keyakinan kita. Kita yakin kita mampu menewaskan sesiapa saja, termasuk nama besar daripada pembangkang. Kalau kita lihat di Sungai Buloh, kekalahan BN waktu itu adalah lebih daripada 20,000. 22 atau 26 saya tak ingat. Tapi waktu itu mungkin kerana calon ketika itu adalah calon bukan daripada UMNO. Sedangkan kawasan itu merupakan kawasan majoriti Melayu yang banyak. Jadi ini merupakan satu cabaran kepada orang Melayu. Sebab orang Melayu minta supaya kerusi tersebut diberikan kepada UMNO. Jadi apabila kita berikan kepada UMNO, tidak ada alasan lagi mereka tidak mampu untuk merampas kerusi tersebut, kerana mereka kata kalau diberi kepada UMNO, kita boleh memenanginya. Jadi sebab itulah bagi kita, soal nama besar mereka bukan menjadi halangan untuk kita untuk bekerja kuat untuk memastikan kemenangan kita. Inilah yang saya sebutkan strategi dan juga keyakinan UMNO di dalam memenangi satu-satu kursi yang dipertandingkan. Tapi Datuk Seri, sebelum ni ada cakap-cakap tentang perselisihan pendapat dalam parti BN itu sendiri berhubung dengan isu-isu dalam parti. Ada juga pertelagahan ketika isu pemilihan calon. Jadi faktor-faktor ini tidak akan memberi kesan yang impak negatif di kacamata pengundi terhadap BN. Isu yang berkaitan dengan isu dalaman ini sebenarnya digembar-gemburkan oleh pihak musuh, ya. Sedangkan sebulan ataupun 2-3 minggu sebelum pilihan raya, saya bersama dengan Presiden UMNO turun ke 4 zon dalam program Solidarity yang memberikan optik kepada rakyat bahawa sebenarnya tidak ada perpecahan. Perselisihan pendapat memang diraihkan di dalam parti yang besar seperti UMNO, tetapi tidaklah sehingga membawa perpecahan. Sebab itu kita turun bersama. Saya dengan dia turun bersama dengan kepimpinan tertinggi UMNO dan sebagainya. Dan juga Barisan Nasional. Maknanya kita nak tunjukkan kepada rakyat isu perpecahan dalaman tidak ada. Dan juga isu perpecahan antara BN komponen dengan UMNO juga tidak ada. Sebab itu setiap kali program kepimpinan Barisan Nasional juga bersama. Tapi dari segi soal calon, tidak pernah perfect sebenarnya dari segi soal pemilihan calon daripada dulu pun. Memang setiap kali pilihan raya tentu akan ada isu yang tak puas hati tentang calon. Jadi perkara itu berlaku, merupakan lumrah pilihan raya. Bukan saja UMNO. Kalau kita lihat di AP juga timbul isu yang menyebabkan bantahan daripada kalangan mereka. Sebagai contoh di Bentong, mantan MP Bentong, Wong Tak, digugurkan dan diganti dengan calon lain yang menyebabkan Wong Tak bertanding bebas kerana tak puas hati dengan apa yang dibuat oleh DAP. Begitu juga dengan PKR. Calon-calon dia juga ada yang tak puas hati. Sebagai contoh, Tian Chua yang tak puas hati
dengan keputusan di Sungai Buloh, Parlimen Batu dan sebagainya. Jadi soal tidak puas hati apabila berlaku pilihan raya tentang calon, saya rasa itu perkara biasa yang semua parti akan menghadapinya. Cuma yang penting je saya nak maklumkan, isu dalam Barisan Nasional UMNO tentang calon selesai. Saya pernah berucap di setiap kali perjumpaan. Saya kata ramai yang layak bertanding, tapi tidak semua kita boleh bagi. Jadi siapa yang tak dapat bertanding, kita faham dia kecewa, tapi 2-3 hari selepas itu come back, balik kepada parti. Dan ini berlaku, kita lihat. Terima kasih kepada Tan Sri Anwar Musa misalnya. Walaupun nampak peringkat awal ramai gemar-gembur mengatakan dia akan bertanding PN dengan lambang PAS dan sebagainya. Akhirnya Tan Sri Anwar come back kepada kita. Datuk Sri Tajudin Rahman dianggap sebagai tak puas hati. Tetapi akhirnya Datuk Tajudin Rahman bekerja keras untuk memastikan calon MP untuk Parlimen Pasir Salak mendapat kemenangan. Jadi dari segi UMNO ni, peringkat awal mungkin ada sedikit kekecewaan, tetapi akhirnya parti diletakkan di hadapan dan akhirnya semua berbalik kepada parti untuk memastikan parti menang. Dan selain calon untuk 222 kerusi Parlimen, calon untuk Perdana Menteri juga sudah tentu akan diletakkan oleh setiap parti, Datuk Seri. Dan untuk PRU kali ini, PRU 15, ada 4 calon Perdana Menteri yang dikemukakan oleh parti-parti besar ataupun gabungan-gabungan besar yang bertanding. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Antara 4 orang ni, Datuk Seri, mengapa rakyat perlu yakin bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah calon PM yang terbaik berbanding 3 individu lagi ini? Ya. Sebab mereka boleh mengambil contoh apa yang telah saya laksanakan. Gambaran pentadbiran yang saya akan buat selepas PRU ni telah pun ada gambarannya sewaktu sebelum PRU. Saya mengambil kerajaan ini dalam waktu yang sangat sukar. COVID 24,000 sehari dengan kematian ratusan yang meninggal setiap hari. Katil ICU hampir tak mencukupi. Ekonomi dalam keadaan yang amat teruk kerana sektor ekonomi telah ditutup hampir sepenuhnya. Perebutan kuasa di dalam politik ketika itu dari segi kestabilan politik langsung tidak ada sebab 2 Perdana Menteri telah bertukar. Tapi cuba lihat dalam setahun 4 bulan apa pencapaian yang telah saya lakukan. Dari segi COVID 24,000. Akhirnya kita menjadi negara yang terbaik, salah satu negara terbaik di dalam kita menyelesaikan isu COVID apabila vaksinasi kita menjadikan salah satu yang tertinggi daripada peratusan rakyat yang mendapat vaksinasi berbanding dengan negara-negara lain di dunia ini. Ekonomi memang teruk ketika itu. Tapi hari ini, semalam, Bank Negara mengisytiharkan untuk KDNK third quarter ni kita mencapai sebanyak 14.2%. Dari segi pengangguran kita dapat kurangkan sehingga 3.6%. Dari segi pengangguran ini kalau kurang daripada 4% dianggap sebagai guna tenaga kerja penuh. Bermakna pengangguran juga kita dapat kurangkan. Begitu juga dengan FDI, pelaburan asing, trade dan sebagainya. Ya, jadi hari ini kita buktikan bahawa dari segi pemborongan dan peruncitan meningkat dengan begitu tinggi. Jadi dari segi ekonomi juga dapat diselesaikan. Berbanding dengan negara lain, 14.2% menjadikan kita salah satu negara yang terbaik dari segi pencapaian KDNK.
dan daripada 5 menjadi 8.9 untuk second quarter dan third quarter menjadi 14.2. Baik, saya pasti Datuk Seri banyak lagi perkongsian kejayaan yang ingin kita sampaikan kepada semua penonton kita, tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, anda semua jangan ke mana-mana. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Kembali bersama kami dalam temu bual khas bersama Perdana Menteri, dan sebentar tadi sebelum kita berhenti berehat, kita ada tanyakan soalan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang mengapa antara 4 calon Perdana Menteri yang dikemukakan Datuk Seri Ismail Sabri yang paling layak, dan 2 antara kejayaan ataupun sebabnya telah diberitahu, dan kita akan tanya lagi Datuk Seri tentang apa lagi kelebihan Datuk Seri. Okey, dari segi kestabilan politik. Okey. Dalam mengambil keadaan negara yang tidak stabil ketika itu dari segi politik, saya juga berjaya menstabilkan politik negara ketika itu. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita, kerajaan bersama pembangkang boleh duduk semeja dan menandatangani MOU. Supaya diwujudkan gencatan senjata di dalam negara yang menjadikan politik stabil ketika itu. MA63, pindahan perlembagaan diluluskan dengan sokongan semua pihak, sebulat suara. Undang-undang anti lompat parti yang tak pernah, dah lama dah kita bercakap soal lompat parti, Akta ni, tak pernah diluluskan. Waktu saya diluluskan dengan begitu tenang dan tidak ada bantahan daripada siapa pun. Jadi, akhirnya politik dapat distabilkan. Kalau kita banding dengan yang lain, Datuk Seri Anwar tak pernah membuktikan kejayaan dia sebagai Perdana Menteri. Dr. Mahathir memerintah selama 22 bulan, tapi digulingkan oleh parti mereka sendiri, parti gabungan mereka sendiri. Dan selepas itu Tan Sri Muhyiddin juga selepas 18 bulan juga tumbang. Dan saya walaupun 14 bulan tapi tidak ditumbangkan oleh sesiapa. Jadi saya nak beritahu, kalau setahun 4 bulan saya boleh menyelesaikan berbagai isu yang dibangkitkan, yang timbul, cubalah beri saya 5 tahun, banyak perkara yang boleh saya lakukan untuk negara. Datuk Seri, kalau kita bercakap tentang kempen, 2 minggu tempoh berkempen itu, kalau kita lihat minggu pertama kempen agak suram, lebih banyak kepada serangan peribadi, dan mungkin ceramah-ceramah itu dijadikan tempat untuk menempis segala tumahan dan sebagainya. Namun minggu kedua ini pastinya akan lebih sengit dan sebagainya, dan kita nak lihat bagaimana Datuk Seri yakin untuk mengembalikan kepimpinan BN itu untuk PRU kali ini. Okey, saya percaya yang dari segi kempen menjadi semakin sengit, dan saya bimbang takut isu peribadi lebih banyak dibangkitkan. Tetapi kita di peringkat Barisan Nasional, kita tidak memfokuskan isu peribadi ini, titik bengit peribadi ini, ya. Karakter assassination tidak menjadi satu poin untuk kita menjadikannya sebagai salah satu bahan untuk kempen. Kita lebih menjual produk kita, apa yang kita offer untuk rakyat. Dan alhamdulillah dari segi manifesto kita jauh lebih baik daripada manifesto parti lain. Sebab manifesto kita sebahagian besarnya adalah kita
daripada bajet yang telah pun dibentangkan. Saya selalu menyebutkan, bila kita menggunakan bajet sebagai manifesto kita, ianya bukan janji kosong sebab semuanya budgeted for. Semua yang kita bentangkan itu telah pun mempunyai dana yang mencukupi untuk dilaksanakan. Cuma menunggu kepada kelulusan bajet saja. Jadi kita bukan manifesto yang semata-mata berjanji bulan dan bintang, tetapi kita berpijak di bumi nyata kerana semuanya telah dirancang mempunyai kewangan dan sebagainya. Jadi dari segi strategi kempen kita lebih kepada memberikan tawaran kepada rakyat, lebih kepada menjual produk kita tetapi tidak memburukkan produk orang lain. Jadi saya harap rakyat boleh menerima cara kita berbanding dengan serangan peribadi dan sebagainya. Dan Datuk Seri, antara yang mengejutkan juga adalah apabila ramai orang-orang lama UMNO digugurkan sebagai calon, dan ramai antara mereka yang digugurkan juga adalah ahli kabinet, menteri dan sebagainya, timbalan menteri. Apa reaksi Datuk Seri ketika mula-mula tahu berkenaan dengan pengguguran tersebut, dan adakah ia memberi kesan pada Datuk Seri? Saya sedih dan agak kecewa. Itu biar saya betul terang, kerana mereka adalah rakan-rakan rapat saya, menteri kabinet saya, timbalan menteri kabinet saya, yang memang saya agak kesal dan juga sedih. Oleh mana pun, yang lebih penting adalah bukan menangisi pemergian tersebut sehingga menyebabkan kita tak bekerja lagi. Kerana yang pentingnya, apa pun saya katakan tadi, yang pentingnya adalah kemenangan parti kita untuk menghadapi pilihan raya. Jadi saya memujuk kawan-kawan saya yang saya tahu agak terkesan, dan saya pujuk mereka bahawa perjalanan kita masih jauh lagi. Kita daripada kalah, now kita berjuang untuk mencapai kemenangan. Dan kita daripada parti yang kalah pada PRU ke-14. Dan kita bernasib baik kerana kita mendapat menguasai kerajaan ini. Bukan melalui pilihan raya pun, tapi melalui strategi-strategi yang telah semua orang tahu apa yang berlaku. Jadi yang pentingnya adalah untuk parti kita menguasai semula kerajaan. Dan kita nak supaya kita dominan di dalam kerajaan yang baru. Jadi kalau kita masih menangisi sesuatu yang hilang dan tanpa bergerak untuk ke arah kemenangan, itu tidak ada makna. Jadi akhirnya rakan-rakan bersetuju bahawa kita mesti solid bersama, solidariti mesti diperkukuhkan, ketepikan apa yang berlaku, yang penting adalah fokus untuk menang pilihan raya. Jadi walaupun saya sedih, walaupun saya agak kecewa kerana tindakan yang telah berlaku menyebabkan kawan-kawan saya yang winnable juga tergugur ketika itu, tetapi itu tidak menjadikan sesuatu halangan untuk kita terus bergerak untuk kemenangan. Baik. Datuk Seri, tema kestabilan dan kemakmuran itu adalah naratif yang dibawa oleh Barisan Nasional untuk PRU ke-15 kali ini. Tapi kalau kita tengok juga pada track record Barisan Nasional memimpin negara sebelum ini, memang mempunyai track record yang bagus dan dipercayai dan diyakini oleh banyak rakyat Malaysia. Namun beberapa isu yang timbul kebelakangan ini seperti isu pemilihan calon yang disebutkan tadi, dan juga saya rasa antara yang paling penting, kes-kes rasuah di kalangan pemimpin UMNO itu sendiri mungkin akan menimbulkan persepsi ataupun cakap-cakap bahawa Barisan Nasional mungkin tidak sesuai lagi memimpin negara. Komen, Datuk Seri? Okey, dari segi calon saya dah terangkan, dah sekir selesai. Dari segi pemimpin rasuah dan sebagainya, ia tidak melibatkan parti. Ia melibatkan individu. Ya. Individu yang ada kes, diambil tindakan, dan tindakan tersebut dikenakan kepada individu tersebut. Ianya tidak mengatakan parti UMNO itu rasuah. Dulu, satu ketika dulu, ada di kalangan pemimpin UMNO yang ditangkap kerana berkaitan dengan komunis. Yang ditangkap komunis adalah beberapa pemimpin. Ada 3 pemimpin ketika itu yang ditangkap kerana kaitan dengan komunis. Tetapi UMNO tidak pernah menjadi komunis. Itu beza dia. So walaupun ada yang didapati bersalah, so perjalanan kes dia seperti biasa.
Kalau mereka bersalah, mereka dihukum. Dan saya sendiri tegas, berkali-kali menegaskan bahawa kerajaan tidak campur tangan dalam urusan mahkamah, tidak campur tangan dalam urusan agensi-agensi pencegah rasuah seperti SPRM dan sebagainya. Mereka bebas menyiasat sesiapa saja. Polis bebas menyiasat sesiapa saja. Tidak ada campur tangan daripada kerajaan. Dan bila dihadapkan ke mahkamah, maka mereka perlu menghadapi mahkamah secara bersendirian. Dan tidak boleh nak drag parti sama terlibat di dalam isu yang berkaitan dengan mereka. Jadi, walaupun disebut sebagai ini, mungkinlah pembangkang akan jadikan ini sebagai isu. Tetapi kita ada 3 juta ahli. Kalau 2, 3, 4 orang yang terlibat, tak boleh 3 juta ahli ni dikatakan rasuah juga. Betul. Jadi sebab itu saya rasa yang terlibat tu kalau ada terpaksa melalui proses undang-undang secara bersendirian dan tidak melibatkan parti. Okey, baik Datuk Seri, setakat ini kita tahu bahawa tiada gabungan parti yang mungkin akan memenangi dan membentuk kerajaan gabungan diperlukan antara sesama sendiri. Dan pada ketika ini kita nak tahu kekuatan BN itu sendiri untuk menarik gabungan lain, terutamanya parti-parti dari Sabah dan Sarawak untuk membentuk satu kerajaan yang stabil. Bincangkan bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Selepas ini kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Kembali bersama wawancara khas dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Banyak yang kita sudah bincangkan dalam 2 segmen yang lepas. Tapi perbincangan ini banyak didominasi oleh persiapan dan juga strategi PRU15 dalam hari-hari terakhir ni, Datuk Seri. Dan masih lagi dengan topik PRU15, kita sudah masuk lagi lebih kurang seminggu atau kurang seminggu sebelum rakyat memilih pada 19 November ini. Dan banyak naratif yang dimainkan oleh semua pihak kerajaan, pihak pembangkang. Tapi salah satu naratif yang agak dominan sekarang ini adalah persoalan mengenai pencalonan Datuk Seri selaku Perdana Menteri pasca PRU15. Banyak yang dimainkan bahawa satu undi untuk calon PN di mana sahaja adalah bersamaan dengan satu undi untuk Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, bukan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai PM. Ada juga yang mengatakan bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid yang akan menjadi Perdana Menteri jika UMNO menang dalam PRU akan datang. Apa respon Datuk Seri kepada semua naratif itu? Okey, sebenarnya isu siapa jadi PM selepas PRU15 tak sepatutnya timbul. Sebab isu itu dah jelas di dalam UMNO siapa sebenarnya yang dicadangkan oleh UMNO. PAU ataupun sebelum PAU ni saya sebut MT dulu. Ya. MT telah membuat keputusan bahawa sebulat suara MT memutuskan saya sebagai calon PM selepas BN menang. Kalau BN menang dalam PRU15, saya calon Perdana Menteri. Dan perkara ini juga dibawa ke dalam mesyuarat majlis tertinggi BN, jawatankuasa tertinggi Barisan Nasional, yang mana semua komponen bersetuju dari segi cadangan mencalonkan saya sebagai Perdana Menteri.
Dan otoriti tertinggi di dalam parti kita adalah parti UMNO ini adalah PAU, Perhimpunan Agung UMNO. Dan PAU juga sebulat suara memutuskan saya sebagai Perdana Menteri. Dan baru-baru ini dalam mesyuarat perwakilan bahagian-bahagian daripada 190 bahagian yang boleh bermesyuarat, 156 bahagian membuat usul mencadangkan saya sebagai calon Perdana Menteri selepas PRU ke-15. Jadi dari segi parti sudah tidak ada isu, sudah tidak ada soal timbul siapa yang lain dan sebagainya. Kerana semua peringkat parti telah pun membuat keputusan. Kalau kita sebut perwakilan bahagian, yang mewakili mesyuarat perwakilan bahagian adalah ketua-ketua ataupun wakil dan wakil cawangan. Maknanya sampai ke grassroots pun bersetuju supaya saya menjadi Perdana Menteri. Dan apabila timbul isu ini, yang kita nampak tujuan dia adalah untuk melaga-lagakan antara saya dengan Presiden. Semua Presiden komponen membuat statement. Wee-Ka Siong, Datuk Seri Wee-Ka Siong, Presiden MCA buat statement bahawa MCA sebulat suara bersetuju dengan saya. Datuk Seri Wigneswaran, Presiden MIC mengatakan MIC sebulat suara bersetuju dengan saya. Arthur Joseph Kurup yang mewakili parti PBRS juga mengatakan yang sama. Dan kepimpinan UMNO sendiri, Datuk Seri Dr. Mahathir Khalid, Datuk Seri Mahathir Khalid selaku Vice President, begitu juga dengan Tok Mat selaku Timbalan Presiden. Malah yang terakhir adalah Datuk Seri Zahid Hamidi 2 hari lepas di Melaka menekankan bahawa tidak ada bertukar ganti lagi. Keputusan tetap juga Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri selepas PRU ke-15. Dan semua keputusan yang disebutkan tadi selagi tidak di-reversekan, ianya akan terus menjadi keputusan yang mesti dipatuhi. Dan satu lagi naratif dan juga spekulasi yang bertiup kencang yang agak dominan sekarang adalah kononnya kemungkinan akan ada jajaran baru pasca PRU 15 jika tidak cukup kerusi yang dimenangi. Kemungkinan akan menyaksikan sesuatu yang kita tidak jangka akan berlaku, iaitu BN mungkin akan bekerjasama atau bergabung dengan Pakatan Harapan. Itu juga antara spekulasi yang bertiup kencang sekarang. Jadi apabila kami sudah dapat top 5 UMNO dan juga Perdana Menteri, mungkin sesuai untuk kita tanyakan kepada Datuk Seri, adakah itu sebahagian daripada possible strategi jika terpaksa selepas PRU 15 ini? Bagi saya tak mungkin berlaku. Sebab di dalam PAU, Perhimpunan Agung UMNO, di dalam MT, keputusan telah dibuat no Anwar, no DAP, no PKR, no DAP. Dan keputusan tersebut adalah keputusan, saya kata kalau PAU tu yang otoriti tertinggi. Dan kalau nak reverse keputusan tersebut, bawalah balik ke MT dan bawa balik ke Mesyuarat Agung Luar Biasa untuk memutuskan sebaliknya. Selagi tidak ada keputusan seperti itu, maka keputusan yang no Anwar, no DAP itu akan terus kekal. Dan saya percaya tidak ada siapa pun di kalangan UMNO, kepimpinan tertinggi mana sekalipun, yang boleh mengubah keputusan MT dan juga boleh mengubah keputusan PAU dengan cara bersendirian. Dia mesti diputuskan oleh parti. Baik, Datuk Seri, seringkali kita dengar bahawa PH Pakatan Harapan selalu memainkan propaganda di mana sekiranya BN menang pilihan raya umum ke-15 ini, beberapa perkara akan terjadi, misalnya akan membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak dan menjatuhkan kes-kes Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga beberapa ahli-ahli UMNO yang terpalit dengan rasuah. Namun kita kadang-kadang terlupa, sebaik sahaja kemenangan PH pada pilihan raya umum yang lalu, Anwar dibebaskan, kes Ling Guan Eng juga dibebaskan, tidak diambil kira, dan mereka juga melantik, kita lihat ketua MACC daripada kalangan mereka dan juga mengambil peguam untuk dijadikan AG. So pandangan Datuk tentang isu ini, propaganda yang dimainkan PH ni? Sebenarnya kalau kita lihat PH ni,
orang Melayu kata, gajah depan mata tak nampak, kuman di seberang laut nampak. Dia nampak kesalahan orang lain, tetapi sebenarnya yang melakukan kesalahan yang paling banyak adalah mereka. Saya setuju. Kes telah pun berjalan dan saksi telah pun dipanggil. Tetapi apabila mereka mengambil alih pemerintahan, oleh kerana Lim Guan Eng mereka mungkin nak lantik sebagai Menteri Keuangan, kes digugurkan. Dan beberapa orang di kalangan kepimpinan mereka, termasuk kalau tak silap saya Siva Rasa dan sebagainya, dalam senarai itu banyak yang mana kes telah digugurkan terhadap mereka. Inilah beza antara BN dengan mereka. Kalau tengok pemimpin BN, saya sendiri konsisten dengan pendirian kita bahawa kita tidak campur dalam urusan mahkamah. Just imagine, pemimpin besar kita, Datuk Seri Najib, bekas Perdana Menteri BN, bekas Presiden UMNO. Tapi apabila berhadapan dengan kes di mahkamah, keputusan kerajaan tidak campur tangan di dalam urusan mahkamah. Dan kita kotakan apa yang kita cakap. Inilah beza antara mereka dengan kita. Mereka cakap saja, menunjukkan mereka lah pejuang hak asasi, mereka lah yang menghormati kedaulatan undang-undang, tetapi mereka lah yang melanggar segala apa yang mereka janjikan untuk uphold, untuk mengangkat martabat sistem perundangan, judiciary dan sebagainya. Tapi mereka yang melanggar semua perkara itu. Jadi inilah, kalau rakyat nak tengok perkara yang sebenar, perbezaan antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan, inilah jelas bahawa kita yang lebih konsisten dan benar-benar patuh kepada apa yang kita perkatakan, sedangkan mereka hanya menjadikan itu sebagai bahan politik, tetapi sebenarnya mereka lebih teruk daripada apa yang kita lihat hari ini, yang digambarkan oleh mereka tentang parti mereka. Saya boleh tambah sedikit, dekat Datuk Seri rasakan PH yang dulu itu sama juga PH yang sekarang. Kalau dulu, kalau kita lihat Perdana Menterinya ataupun diterajui oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, tapi kali ini ia akan diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ia masih mengekalkan PH konsep yang sama ataupun ada perbezaan daripada segi pemimpin itu? Bagi saya sama saja. Okey. Ya. Yang tidak ada Dr. Mahathir saja. Okey. Yang lain masih ada seperti biasa dan polisi parti mereka sama juga, tidak berubah. Jadi kalau dulu dengan sekarang, kalau kita kerana dah ada perubahan sedikit dari segi kepimpinan, tapi asasnya tetap sama. Seperti kita lah, UMNO. Walaupun banyak berlaku perubahan, tapi prinsip perjuangan kita tetap sama. Jadi parti itu sama. Jadi sama sajalah. Siapa pemerintah pun, siapa jadi pemimpin mereka, sama saja bagi saya. Keputusan tindakan mereka sama. Baik, Datuk Seri, banyak lagi yang ingin kita bincangkan, terutama lagi beberapa hari saja lagi rakyat Malaysia akan keluar mengundi. Namun tiba masanya untuk kita berhenti rehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam wawancara khas bersama dengan Perdana Menteri. Untuk muat naik sebarang video dan juga berkongsi pengalaman anda sewaktu hari pengundian dengan menggunakan caption dan hashtag MyPRU15. Video anda akan disiarkan semasa siaran langsung Hari Pengundian Pilihan Raya Umum ke-15. Undi anda, penentu masa depan negara. Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan pada 19 November 2022. Tarikh penamaan calon pada 5 November 2022. Tarikh mengundi awal pada 15 November 2022. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Terima
kasih kerana masih bersama dengan kami. Kami masih lagi dalam wawancara khas bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Datuk Seri, tadi kita dah membincangkan tentang pencapaian kerajaan sepanjang ini dan juga perancangan untuk masa depan. Namun sekarang ni menuju beberapa hari lagi sebelum hari mengundi. Apa kata kita cerita lebih ke arah perancangan masa depan kerajaan akan datang? Katakan jika Datuk Seri Ismail Sabri diberi peluang untuk memimpin negara sekali lagi. Straight to the point lah. What can you offer in the next 5 years? Okey, pastinya saya mesti tidak boleh lari daripada manifesto Barisan Nasional. Selari dengan manifesto, slogan manifesto kita iaitu untuk kestabilan kemakmuran. Jadi yang pentingnya adalah untuk menstabilkan politik, kerana seperti kita tahu syarat untuk kemakmuran ini adalah kestabilan dari segi politik. Jadi ini akan menjadikan sebagai satu garis panduan saya, dan yang pastinya adalah fokus kepada ekonomi itu penting. Ya, kita telah berjaya seperti saya sebutkan tadi, dari segi KDNK kita mencapai sehingga 14.2%, pengangguran dapat dikurangkan. Jadi perkara ini akan kita teruskan. Mungkin kita akan menambah baik mana-mana kekurangan yang perlu kita tambah baik, dan fokus merangkumi semua dari segi wanita, dari segi belia, sebagai contoh belia, dari segi kekurangan pekerjaan, ya, dari segi yang itu kita akan memberikan fokus juga di dalam apabila saya kalau diberi ruang untuk mengambil alih kerajaan ini. Dan ramai yang bercakap soal kabinet saya terlalu besar. Saya akui memang terlalu besar, dan pastinya saya akan mengecilkan kabinet saya. Dan dari segi kepelbagaian kepakaran tu akan saya jadikan sebagai sebahagian daripada panduan saya untuk membentuk kabinet nanti. Bukan saja terdiri daripada ahli politik, tetapi dari segi teknokrat dan sebagainya akan dimasukkan. Satu lagi yang akan menjadi fokus adalah dari segi kos sara hidup, yang merupakan isu besar. Dan ini juga salah satu daripada manifesto daripada Barisan Nasional, iaitu untuk menyelesaikan isu kos sara hidup, kenaikan harga barang dan sebagainya. Dan ini merupakan satu perkara yang besar, ya, kerana ketidaktentuan dari segi isu geopolitik di Eropah, Ukraine, Rusia dan sebagainya. Dan inilah perkara yang perlu diberikan fokus. Selain daripada itu, kita akan perkasakan semua agensi kerajaan, ya, dan juga jabatan-jabatan di dalam kerajaan. Banyak rungutan tentang kerenah birokrasi yang melampau di dalam jabatan kerajaan. Kelulusan ini yang kadang-kadang menghindarkan kemasukan peniaga pelabur-pelabur asing ke negara kita. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mana setiap kelulusan tu terpaksa tunggu begitu lama dan sebagainya berbanding dengan negara lain. Kerenah birokrasi merupakan kerenah yang perlu diberikan fokus. Dasar luar juga kita mesti ubah, kerana Malaysia pernah menjadi kehadiran Malaysia di luar negara dengan dasar luarnya memang amat dirasai satu ketika dulu. Tetapi mungkin akhir-akhir ini mungkin agak kurang, mungkin kerana masalah sewaktu COVID dan sebagainya kita kurang menyerlah. Tetapi kita mesti mengembalikan keagungan lepas, iaitu dari segi peranan kita dengan dasar luar kita perlu dilihat lebih terlibat, dan kehadiran kita di dalam memperjuangkan isu-isu besar dirasai oleh dunia. Jadi ini juga satu perkara yang akan diberi perhatian. Satu lagi dari segi basmi kemiskinan, itu memang merupakan it's not cliche, ya. Memang perkara yang perlu diperjuangkan. Di dalam RMK 12 kita akan menghapuskan miskin tegar pada tahun 2025. Jadi ini perkara-perkara kemiskinan ini mesti diteruskan.
dan juga merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar mesti diteruskan. Begitu juga untuk merapatkan jurang antara wilayah. Dan sebab itulah saya akan memfokuskan juga, saya akan memfokuskan kepada pembangunan Sabah dan Sarawak dari segi pembangunan infrastruktur, meningkatkan ekonomi di kalangan rakyat di Sabah dan Sarawak, dan seperti yang kita janjikan, layanan kepada Sabah dan Sarawak adalah sama saja dengan layanan kepada Semenanjung. Malah dari segi tumpuan kepada pembangunan infra dan sebagainya akan diberikan, kita utamakan, kita berikan kelebihan kepada Sabah dan Sarawak. Baik. Okey, Datuk Seri, kalau kita lihat Datuk Seri memang mengambil berat tentang kebajikan keluarga Malaysia terutama di Sabah dan Sarawak, namun ada suara-suara sumbang yang selalunya ingin menidakkan usaha Datuk Seri dalam meneruskan pembangunan di kedua-dua negeri itu, terutamanya Sabah. Dan adakah dakwah seperti ini sebenarnya membantukan usaha Datuk Seri dan juga BN untuk menang besar dalam pilihan raya nanti? Sabah, dari segi fokus kepada Sabah dan Sarawak. Sebenarnya bajet 2023 banyak memberikan kelebihan kepada Sabah dan Sarawak, terutamanya dari segi bajet untuk pembangunan. Selain daripada kita meneruskan usaha menyiapkan projek besar seperti Pen Borneo dan sebagainya, kita juga memberikan keutamaan fokus kali ini kepada infra di luar bandar, jalan-jalan kampung dan sebagainya. Begitu juga dengan sekolah-sekolah daif yang merupakan isu yang sangat dekat dengan hati rakyat di Sabah dan Sarawak. Klinik-klinik desa yang kedudukannya amat daif sekali. Saya sendiri melihat apabila ditunjukkan video tentang klinik desa dan sebagainya, begitu menyedihkan, dan perkara ini diberikan fokus. Jadi kalau nak mengatakan bahawa kita tidak memberikan tumpuan kepada Sabah dan Sarawak, itu adalah satu perkara yang tidak benar, kerana kita akan terus memberikan fokus kepada Sabah dan Sarawak untuk memastikan segala kemudahan yang diperlukan oleh rakyat di Sabah dan Sarawak diperoleh, termasuk dari segi di bawah program jendela untuk capaian internet dan sebagainya. Semuanya termasuk dalam perancangan kita. Banyak yang kita rancangkan untuk Sabah dan Sarawak sebenarnya. Ya, itu sih, dan banyak juga yang ingin kita bincangkan, tapi malangnya kita kesentukan masa dalam kira-kira baki seminit yang kita tinggal ini. Akhir sekali Datuk Seri, saya ingin tutup dengan ini. Apa nasihat Datuk Seri kepada semua pengundi di luar sana, semua rakyat Malaysia, tanpa mengira kepercayaan atau ideologi politik mereka? Menjelang 19 November ini, apa pesanan Datuk Seri kepada mereka? Yang pertamanya, saya harap semua keluar mengundi. Ini adalah hak yang dijamin oleh perlembagaan. Yang kedua, buatlah pertimbangan yang sebaik-baiknya. Buat perbandingan parti mana yang dilihat mampu untuk membawa Malaysia ke arah yang lebih cemerlang. Lihat sejarah juga. Parti mana yang memberikan jasa kepada rakyat di negara kita. Dengan itu, barulah kita membuat pilihan yang tepat sewaktu pilihan raya. Jadi, pada 19 hari bulan nanti, buatlah pilihan yang bijak demi mewujudkan kerajaan yang stabil, yang seterusnya akan menjamin kemakmuran negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana meluangkan masa, terutama sekali dalam kesibukan berkempen, masih lagi sempat memenuhi undangan kami. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada tetamu khas wawancara kami pada hari ini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, atas perkongsian iltizam itu tadi, dan semoga ia membuka minda keluarga Malaysia untuk membuat keputusan yang bijak dalam memilih pimpinan negara seterusnya dan memacu Malaysia ke arah negara berintegriti dan juga berprestasi tinggi. Dan kepada lebih 21 juta rakyat Malaysia yang berdaftar sebagai pemilih, ingat tarikh keramat 19 November 2022. Tarikh di mana anda tentukan siapa bakal memimpin negara. Turun mengundi kerana anda penentu masa depan negara dan keluarga Malaysia. Saya Luqman Haris.
Dan saya Azaria Tagaya. Dan saya Helena Pelawi. Selamat mengundi. Terima kasih.